Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar muslimah semuanya? Sihat hari ini? Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kita kan dalam keadaan bulan Ramadan, dalam keadaan nak bangun juga untuk duduk belajar, mengikuti kuliah tepat pada waktunya. Itu juga satu memerlukan kepada satu kekuatan ya, bukan senang nak duduk ni tengok ustazah kan dekat sini. Okey, tapi tak apa, di sini kita akan sambung perbincangan kitab kita. Kitab apa nama? Al-Bidayah wa An-Nihayah. Okay, kita Al-Bidayah wa An-Nihayah. Kita akan sambung perbincangan tentang Abu Bakar As-Siddiq dan bagaimana nanti di akhirnya kita nak kaitkan dengan kehidupan kita pada hari inilah. Baik, jadi kan untuk perbincangan kitab kita hari itu kita berhenti di muka surat 39. Ya muslimah, kita berhenti di muka surat 39, tapi hari ini saya nak terus masuk kepada muka surat 42. Okey, topik 42. Sebab saya tak akan bacalah keseluruhannya sebab nanti panjang. Kerana kita kena ingat dalam kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah, perbincangannya lebih banyak memuatkan tentang riwayat-riwayat yang yang diceritakan berkenaan dengan topik itu. Sebab tu dia jadi panjang. Maka di sini kerana kita berada pada ruang yang terhad ya, Ustazah akan pilihlah riwayat-riwayat yang lebih ringkas dan riwayat-riwayat yang menunjukkan kepada keseluruhan cerita yang berlaku dalam sesebuah topik. Okey, baik. So di sini kita akan bincangkan sedikit berkenaan dengan dampak dari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kaum mukminin. Okey, iaitu dampak ni kita panggil sebagai kesan. Sekejap puasa tekak ni. Kesan kepada apa yang berlaku dari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke atas kaum mukminin. Baik, kita lihat begini ya muslimah. Kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan perkara yang mudah untuk diterima oleh masyarakat Islam pada waktu itu. Bukan perkara yang mudah kerana ia satu perkara yang tak pernah digambarkan oleh pemikiran mereka bahawasanya Nabi SAW akan meninggal dunia. Dan antara sahabat yang sukar untuk menerima kenyataan itu adalah Umar bin Al-Khattab. Dia antara sahabat yang sukar untuk menerima apa yang berlaku dan berita kewafatan yang telah disampaikan kepada beliau. Baik, di sini ya, boleh terus buka kepada muka surat 45. Okey, boleh buka terus kepada muka surat 45. Ada di situ perenggan yang kedua, Al-Hafiz Al-Baihaqi. Dia mula daripada perkataan Al-Hafiz Al-Baihaqi. Di sini saya ingin ambil tentang bagaimana situasi masyarakat pada masa tersebut. Kalau nanti ya, bila lepas kuliah ini boleh baca pada perenggan-perenggan yang sebelumnya lah, iaitu pada muka surat 42, 43, 44, untuk melihat bagaimana Imam Ibn Kathir beliau mengemukakan ataupun beliau mengupas topik ini untuk menunjukkan keadaan yang berlaku di Madinah pada masa tersebut. Dan kalau kita nak rujuk sedikit lah ya, pada muka surat 44 diceritakan tentang bagaimana keadaan Umar bin Al-Khattab pada masa itu, yang mana dia tak boleh
ingin menerima tentang kewafatan Nabi, dan akhirnya datanglah Abu Bakar radhiyallahu an dan beliau menenteramkan keadaan dengan dengan membacakan sebuah ayat, iaitu innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Abu Bakar baca surah Az-Zumar ayat yang ke-30. Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Iaitu Allah kata Nabi akan meninggal dan mereka, iaitu semua yang ada di sekitar Nabi juga akan meninggal dunia. Mana kita manusia ni, kita tak akan terlepas daripada kematian. Siapa pun kita. Okey, kita tak akan terlepas daripada kematian. Bila dah namanya manusia, benda yang Allah ciptakan kita sebagai yang bernyawa pasti akan mati. Begitu juga dengan Nabi SAW. Jadi bila Abu Bakar radhiyallahu an, beliau membacakan ayat itu tadi, ianya menyentak dan menyentap apa yang ada pada masyarakat Islam pada masa tersebut, menunjukkan bahawa Nabi adalah manusia biasa dan Nabi juga memiliki Nabi juga akan pergi meninggalkan mereka. Okey. Jadi kalau kita rujuk kita rujuk kepada muka surat 45 di situ. Disebutkan bahawasanya Abu Bakar datang dengan kudanya dari As-Sunuh. As-Sunuh tu ialah satu kawasan yang berada sedikit jauh daripada kawasan Madinah. Setelah turun, beliau langsung masuk ke masjid tanpa berbicara kepada siapa pun, kemudian masuk ke bilik Aisyah radhiyallahu anha menuju Rasulullah yang diselimuti dengan kain. Maka Abu Bakar menyingkap wajah Nabi, kemudian menciumnya dan menangis. Kemudian dia berkata, aku siap menebus dirimu dengan ayah dan ibuku, wahai Rasulullah. Demi Allah, tidak mungkin Allah mengumpulkan dua kematian untukmu selamanya. Adapun kematian yang Allah tuliskan atasmu kini telah engkau rasakan. Maknanya redha di atas kewafatan Nabi SAW. Jadi pada masa itu, kalau kita lihat kepada perenggan yang seterusnya, kita dapati ada riwayat daripada Ibn Abbas radhiyallahu an, dia menceritakan bahawa Abu Bakar pun keluar menuju masjid sementara Umar pada masa itu sedang sibuk berkhutbah. Okey, Umar sibuk berkhutbah, memberikan kata-katanya di hadapan manusia. Dan pada masa itu Abu Bakar perintahkan Umar supaya duduk. Tapi Umar enggan untuk duduk. Kan? Umar tak nak duduk, dan pada masa itu juga Abu Bakar pun mulai mengucapkan tasyahud. Dan akhirnya manusia meninggalkan Umar, mengalihkan perhatian kepada Abu Bakar pula. Sebab tadi masa Umar berdiri menyampaikan pidato, kata Nabi tidak mati dan sebagainya kan, maka di sini Abu Bakar datang. Abu Bakar nak tenteramkan Umar, suruh dia duduk kan, sebab Abu Bakar nak berbualah kepada orang ramai untuk mengumumkan kewafatan Nabi SAW. Tapi Umar degil, dia enggan, dia tak nak duduk. Maka di sini Abu Bakar pun terus berucap. Dia ucapkan tasyahud dan lalu memulakan khutbahnya. Dan pada masa itu orang ramai mula mengalihkan perhatian daripada Umar kepada Abu Bakar radhiyallahu an. Maka di situ kita lihat Abu Bakar pun berkata, amma ba'd, barang siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad sekarang telah wafat. Namun siapa yang menyembah Allah, kan? Siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah akan tetap hidup. Dan Allah berfirman di sini, Abu Bakar radhiyallahu anhu beliau mendatangkan surah Ali Imran ayat 144. Okey, surah Ali Imran ayat 144 ada pada kitab kita muka surah 46. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Yang mana maksudnya Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang, iaitu murtad? Maknanya kalau Nabi itu meninggal dunia, Nabi itu telah wafat, bagaimana keadaan kita? Adakah kita akan meninggalkan agama Islam yang dah kita anuti? Adakah kita meninggalkan keimanan? Sedangkan yang kita sembah adalah Allah. Yang kita sembah adalah
Allah yang Maha Esa, bukan Nabi SAW. Inilah kita panggil sebagai intipati ataupun isi kandungan yang terdapat dalam khutbah Abu Bakar radhiyallahu anhu pada masa itu, yang menyentak ataupun yang memberikan kesedaran kepada Umar dan juga insan yang ada di sekeliling, masyarakat yang ada pada masa itu. Okey. Baik. Seterusnya di sini Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, demi Allah, seolah-olah manusia tidak pernah tahu bahawa Allah pernah menurunkan ayat ini hingga dibacakan oleh Abu Bakar, dan akhirnya semua orang menerima ayat tersebut dan selalu mereka baca ketika mereka ditimpa musibah. Di sini dalam ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari Muslimah, maka di situ disebutkan kepada kita oleh Ibn Abbas bila Abu Bakar dia membaca ayat tu tadi kan, mereka rasa macam tak pernah dengar pula ayat tersebut. Padahal sudah diturunkan ayat itu kepada mereka dan mereka ni pernah baca dan sering kalilah baca ayat itu kan. So di sini kita lihat bila Abu Bakar dia baca ayat itu tadi, maka ia menjentik kesedaran dalam diri mereka, bukankah ayat itu kita biasa baca? Bukankah ayat itu sudah menjadi sesuatu yang diturunkan ke atas Nabi SAW dan disampaikan kepada kita? Maka di sinilah timbul kesedarannya bahawasanya Nabi SAW telah wafat. Dan itu juga menyebabkan Umar kalau kita baca pada riwayat Az-Zuhri di bawah itu, dia telah berkata kepadaku Sa'id bin Al-Musayyib bahawa Umar berkata, demi Allah, aku tidak sedar hingga aku dengar Abu Bakar membacakan ayat tersebut. Maka aku yakin bahawa itulah yang benar. Tanpa sedar aku pun jatuh terduduk. Kakiku tak kuat lagi menahan tubuhku. Maka yakinlah aku ketika Abu Bakar membacakan ayat itu bahawa Rasulullah SAW telah wafat. Maka ini kita panggil sebagai detik-detik lah bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu dilantik sebagai khalifah. Okey. Baik, seterusnya kalau kita muka surat 49, 50. Tapi hari ini kita akan terus masuk kepada muka surat 51. Di situ kan lihat kepada perenggan kedua terakhir. Okey. Lihat pada perenggan kedua terakhir ada perkataan pada baris yang kedua di situ, sampai kepadaku berita bahawa di antara kalian ada yang mengatakan, jika Umar telah wafat maka aku akan membai'ah si fulan. Jadi dia pun ceritakan tentang bagaimana, ingat ya, Umar ni adalah khalifah yang kedua setelah Abu Bakar kan. So di sini Umar ceritakan bagaimana pelantikan Abu Bakar radhiyallahu an. So dia cerita macam inilah ya. Janganlah seseorang terkecoh, maknanya jangan seorang tergesa-gesa mengatakan bahawa bai'ah Abu Bakar hanyalah kebetulan sahaja. Tak boleh kata sedemikian. Dan kini telah selesai. Ingatlah sesungguhnya pengangkatan dirinya, maksudnya pelantikan Abu Bakar benar demikian adanya. Namun dengan pembai'ahan tersebut Allah telah menjaga keburukan terjadi. Maknanya Umar kata bila bai'ah ataupun pelantikan yang berlaku ke atas Abu Bakar, dia bukan berlaku dengan saja-saja, tetapi bila Allah takdirkan hal itu berlaku, banyak kemaslahatan seterusnya yang diperoleh oleh masyarakat Islam. Bukan kerana hal yang bagi dia menurut kepada pendapat Umar ni bukan hanya satu yang kebetulan sahaja. Baik, jadi tidak ada seorang pun di sini di antara kalian yang menyamai kedudukan Abu Bakar radhiyallahu an yang dipatuhi oleh seluruh manusia, dan sesungguhnya beliau adalah orang yang terbaik di antara kita. Kemudian dia pun ceritakan macam mana perkara itu berlaku. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka Ali, Az-Zubair dan orang-orang yang berserta mereka tidak ikut sebab waktu itu mereka berada di rumah Fatimah. Kaum Ansar tidak seluruhnya berkumpul di Thaqifah Bani Sa'idah bersama kami. Lalu datanglah kaum Muhajirin kepada Abu Bakar, lalu kukatakan pada beliau, wahai Abu Bakar, mari pimpinlah kami untuk berangkat menuju saudara-saudara kita dari kaum Ansar. Maknanya dia ajak
Abu Bakar untuk jumpa dengan saudara-saudara di kalangan Ansar. Ingat ya, Umar, Abu Bakar di kalangan Muhajirin. Okey, so sekarang mereka nak jumpa di kalangan Ansar. Kemudian ia pun kata, maka kami seluruhnya berangkat menuju mereka dan berpapasan, maknanya kita jumpa dengan dua orang soleh dari kalangan Ansar yang menceritakan kepada kami apa yang sedang dibicarakan oleh kaum Ansar. Mereka berdua berkata, hendak ke mana kalian wahai kaum Muhajirin? Aku menjawab, kami mahu menemui saudara-saudara kami daripada kaum Ansar. Maka keduanya berkata, janganlah kalian mendekati mereka, tetapi selesaikanlah urusan kalian sendiri. Ini nasihat orang Ansar tu tadi. Tak payahlah nak jumpa orang Ansar tu, selesaikan, settlekan masalah korang terlebih dahulu. Jadi aku pun menjawab, demi Allah kami akan menemui mereka. Maka kami berangkat dan menemui mereka di Saqifah Bani Sa'idah. Ini tempat berlakunya pelantikan Abu Bakar radhiyallahu an. Yang punya dikata ternyata mereka sedang berkumpul dan di antara mereka ada yang seorang sedang berselimut. Jadi aku pun tanya, siapa yang sedang selimut ni kan? Dia tanya. Kemudian mereka jawab, ialah Sa'ad ibn Ubadah. Maka aku katakan, ada apa dengan dia? Kenapa dia selimut dekat sini kan? Orang semua sedang kecoh-kecoh tentang nak lantik siapa khalifah dan sebagainya. Tiba-tiba pula orang ni dia baring dalam keadaan yang berselimut. Jadi mereka kata apa? Dia sedang sakit. Sa'ad ibn Ubadah, dia sedang sakit. Jadi tak kala kami duduk, maka berdirilah salah seorang pembicara dari mereka. Jadi Umar dengan Abu Bakar duduk pada masa itu. Dan bangun salah seorang di kalangan Ansar, dia pun bercakap. Okay? Dia bercakap, kemudian dia kata apa? Amma ba'du, kami adalah kaum Ansar. Para penolong Allah, dan kalian wahai kaum Muhajirin adalah dari kalangan Nabi kami. Dan sesungguhnya telah muncul tanda-tanda dari kalian bahawa kalian akan turut mendominasi kami di sini. Di sini tempat kami tinggal dan di tempat tinggal kami ini, dan akan mengambil alih kekuasaan dari kami. Ini kata salah seorang di kalangan orang Ansar itu. Sebab kita kena ingat, penduduk Ansar ialah penduduk tetap Madinah. Okey, Muhajirin mereka adalah orang yang berhijrah daripada Makkah ke Madinah, tinggal di Madinah. Jadi bila Nabi SAW wafat, mereka kalau boleh mereka hendak yang dilantik sebagai penerus kepada kepemimpinan Madinah pada masa itu dan menggantikan posisi Nabi sebagai seorang pemimpin di kalangan mereka ialah di kalangan mereka sendiri, iaitu di kalangan Ansar. Sebab tu mereka kata apa? Di sini tempat tinggal kami, dan kami bimbang kalian akan mendominasi kami dan mengambil alih kekuasaan dari kami. Jadi ketika dia diam, maka aku ingin berbicara. Jadi ketika orang itu diam, Umar kata dia ni nak cakap. Dia nak cakap bagi pihak kaum Muhajirin. Dan aku sebelumnya telah mempersiapkan redaksi. Maknanya Umar kata dia dah siapkan teks dah nak cakap ni di hadapan kaum Ansar tadi kan, yang mana dia anggap sangat baik dan menakjubkan aku. Maknanya dia kata dia siapkan satu teks, satu redaksi untuk dia sampaikan kepada kaum Ansar yang bagi dia cantik dah disusun. Okay? Dan aku ingin mengatakan di hadapan Abu Bakar, dan aku lebih terkesan sedikit lebih keras darinya, maka aku khawatir dia akan mengalah. Mak di sini Umar kata dia bimbang kalau dia tak cakap, nanti bila Abu Bakar cakap, Abu Bakar ni kan lembut sikit kan jiwa dia. Jadi kalau dia cakap, bimbang nanti Abu Bakar ni cepat mengalah lah untuk melantik kaum Ansar sebagai pemimpin. Jadi di sini Abu Bakar, maka aku khawatir dia mengalah, namun dia lebih lembut dariku dan lebih disegani. Tapi masalahnya Abu Bakar itu memang lebih lembut dan lebih disegani lah. Kalau dia berbual tu orang tak berapa nak bantah, begitu. Tapi kalau Umar ni, bukan kita kata orang tak segan dengan Umar kan, bukan begitu. Tetapi kalau dibandingkan Umar dengan Abu Bakar lebih disegani. So ini bentuk penghormatan yang Umar sebutkan tentang Abu Bakar radhiyallahu an. Kemudian maka Abu Bakar mencegahku berbicara dan berkata, tahanlah sebentar. Jadi Abu Bakar kata, nanti dulu jangan cakap. Okay, jangan cakap. Maka aku enggan membuatnya marah sebab dia lebih berilmu dariku dan lebih disegani. Dan demi Allah tidak satu pun kalimat yang aku persiapkan dan aku anggap baik kecuali beliau sampaikan dengan ekspresinya yang begitu baik dan lancar, bahkan lebih baik dariku, hingga akhirnya dia diam. Jadi Umar cerita, Abu Bakar pun berbicara. Bila Abu Bakar berbicara, bila dia nampak Abu Bakar berbicara di hadapan kaum Ansar itu tadi kan,
penuturan Abu Bakar, dia kata lebih baik daripada penuturan dia, lebih fasih daripada penuturan dia, dan dia kata bahawasanya itu adalah satu ucapan yang lebih baik daripada dia. Dan sampailah Abu Bakar diam. Beliau berkata, amma ba'du, apapun mengenai kebaikan yang telah kalian sebutkan, maka benar adanya, dan kalianlah pemilik kebaikan-kebaikan itu. Kan sebab tadi kaum Ansar kata mereka itu adalah membantu Nabi SAW, mereka adalah penolong Allah. Maka Abu Bakar acknowledge. Okay, Abu Bakar kata betul, itu adalah sesuatu yang telah kalian sumbangkan untuk agama ini. Kemudian yang dia tak nafikan, namun dia kata orang-orang Arab hanya mengenal kabilah ini, yakni Quraisy, secara nasab mereka lah yang paling mulia di antara bangsa-bangsa Arab. Dan pada masa itu satu penetapan yang telah diketahui di kalangan bangsa Arab ialah bila sekiranya nak melantik seorang pemimpin, maka terbaik adalah dari kalangan Quraisy. Kalangan Quraisy ni lah daripada Makkah. Okey, maka secara nasab mereka lah yang paling mulia di antara bangsa-bangsa Arab. Demikian pula tempat tinggal mereka adalah yang paling mulia daripada seluruhnya, iaitu Makkah, kan? Tempat tinggal yang paling mulia. Kerana itu aku rela jika urusan kekhalifahan ini diserahkan kepada salah seorang dari dua lelaki ini. Ya, terserah kalian memilih antara keduanya. Kemudian Abu Bakar menarik tanganku dan tangan Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah. Jadi Abu Bakar sebenarnya dia sarankan, kalau nak lantik khalifah, lantiklah Umar ataupun Abu Ubaidah, dua nama ini. Okey, tapi Umar kata apa? Aku tidak sedikit pun merasa benci dengan semua perkataan Abu Bakar, melainkan yang satu ini, iaitu tentang pelantikan yang mana Abu Bakar sarankan dia menjadi khalifah, kan? Jadi dia rasa macam, asal pula saya yang disarankan oleh Abu Bakar? Kemudian dia kata, jika aku maju dan dipenggal kepalaku namun tidak menanggung beban ini, lebih kusukai daripada aku memimpin orang-orang yang terdapat di dalamnya Abu Bakar, kecuali jika diriku kelak berubah sebelum mati. Maknanya apa yang dikatakan oleh Umar di sini, kalau dia dipenggal leher itu lebih baik daripada untuk melantik diri dia sebagai pemimpin, yang mana dalam itu yang dia nak pimpin adalah Abu Bakar. Kerana kita dah jelas tadi kan, Umar ni amat segan dengan Abu Bakar, kerana bagi dia Abu Bakar lebih berilmu daripada dia, dan Abu Bakar adalah orang yang sepantasnya untuk menjadi khalifah selepas Nabi SAW. Jadi di sini kan tiba-tiba di kalangan Ansar ni pula dia kata, dari kami seorang pemimpin dan dari kalianlah pilihlah seorang pemimpin wahai orang-orang Quraisy. Jadi tiba-tiba pula ada saranan daripada orang Ansar. Dia kata, apa tak apalah kita lantik dua pemimpin, satu di kalangan Ansar, satu lagi di kalangan Quraisy, macam gitu kan. So boleh ke satu tempat ada dua pemimpin? Dia akan menimbulkan banyak kekecohan kalau sekiranya satu tempat memiliki dua pemimpin, kan? Kemudian kemudian Umar pun melanjutkan, maka mulailah orang-orang mengangkat suara dan timbul keributan hingga kami mengkhawatirkan terjadinya perselisihan. Maka aku pun katakan, hulurkan tanganmu wahai Abu Bakar. Maka beliau menghulurkan tangannya dan aku segera membai'ahnya. Maka beliau menghulurkan maka seluruh muhajirin turut membai'ah, yang kemudian diikuti oleh kaum Ansar, dan kami tinggalkan Sa'ad bin Ubadah hingga ada yang berkomentar dari mereka tentangnya, kalian telah membinasakan Sa'ad. Maka aku sambut, hanya Allah lah yang boleh membinasakan Sa'ad. Maka di sini kan, bila Umar dia nampak orang dah kecoh-kecoh sampai nak lantik dua pemimpin pada masa itu, Umar pun terus dia mengambil satu inisiatif yang cepat. Dia kata apa kepada Abu Bakar? Wahai Abu Bakar, hulurkan tangan engkau untuk aku bai'ah sebagai khalifah. Jadi Abu Bakar pun terus hulurkan tangannya, dan Umar angkat Abu Bakar sebagai khalifah, bai'ah dia sebagai khalifah, diikuti oleh seluruh kaum muhajirin, dan seluruh Ansar pun kemudian mengikuti pembai'ahan tersebut. Inilah kita panggil bagaimana Abu Bakar dilantik sebagai khalifah, dibai'ah sebagai khalifah kalau menurut kepada bahasa yang ada dalam kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah ini. Okey, kemudian kita lihat
Umar pun kata, demi Allah kami tidak pernah menemui perkara yang lebih berat dari perkara bai'ah terhadap Abu Bakar, dan kami sangat takut jika kami tinggalkan mereka tanpa ada yang dibai'ah, maka mereka kembali membuat bai'ah. Jika seperti itu kondisinya, kami harus memilih antara mematuhi bai'ah mereka padahal kami tidak merelakannya, atau menentang bai'ah yang mereka buat yang pasti akan menimbulkan kehancuran. Maka barang siapa membai'ah seorang amir ni maksudnya ketua, tanpa musyawarah, itu tanpa musyawarat, tanpa berbincang kan terlebih dahulu, bai'ahnya dianggap tidak sah dan tidak ada bai'ah terhadap orang yang mengangkat bai'ah terhadapnya, keduanya harus dibunuh. Ini pendapat Umar. Okey, itu pendapat Umar radhiyallahu an. Kemudian yang kita lihat ya muslimah di sini pada muka surat 54. Okey. Saya rasa itu sajalah. Itu saja. Sebab yang lain tu boleh baca sendiri. Yang penting ialah bagaimana Abu Bakar ya di sini dilantik sebagai khalifah. Iaitu bila tiba-tiba di kalangan Ansar merasakan bahawasanya mereka lebih berhak untuk melantik di kalangan mereka sebagai khalifah, dan pada masa itu Abu Bakar pun tampil memberikan penjelasan tentang siapa sebenarnya yang lebih berhak untuk menjawab jawatan khalifah itu tadi. Kemudian tiba-tiba di kalangan Ansar pula ada yang ingin melantik dua orang pemimpin, satu daripada Ansar dan dua di kalangan Muhajirin. Okey, di kalangan Muhajirin, yang kita tahu Muhajirin ni selalunya adalah di kalangan Quraisy. Maka sebab itu kita lihat di sini Umar pun mengambil satu inisiatif yang cepat dan tepat, iaitu terus minta Abu Bakar diangkat sebagai khalifah dengan mengangkat tangan Abu Bakar, dan akhirnya keseluruhan di kalangan Muhajirin pun bersetuju untuk melantik Abu Bakar sebagai khalifah dan diikuti oleh kaum Ansar. Okey, apa pengajaran yang boleh kita ambil daripada peristiwa pembai'ahan Abu Bakar radhiyallahu anhu itu tadi muslimah? Saya tak dapat keluarkan banyak tentang apa yang ingin kita ambil daripada peristiwa itu. Cuma satu je yang saya ingin katakan di sini. Begini ya muslimah, dalam hidup kita bila berlakunya perselisihan faham ataupun bila berlakunya hal-hal yang boleh mengakibatkan perpecahan, tidak kira sama ada dalam keluarga kita, okey, ataupun apa-apalah yang ada di sekitar kita, mungkin di kalangan sahabat-sahabat kita, anak-anak kita, antara kita dengan suami kita, kan? Bila itu berlaku, jangan kita lengahkan untuk kita selesaikan dengan sesegera mungkin. Okey, kalau berlaku perselisihan faham itu tadi, jangan kita lengahkan untuk kita selesaikan dengan segera mungkin. Sebagaimana Umar tadi, dia mengambil satu inisiatif untuk menghalang daripada berlakunya satu situasi yang lebih buruk. Sebab kita tahu begini, bila tercetusnya perselisihan faham di kalangan kita, dan kalau kita tidak hentikan perselisihan faham itu tadi, dia boleh mengakibatkan berlakunya fitnah, kan? Berlakunya perpecahan, berlakunya kekecohan, pergaduhan, dan kita tidak mahu itu berlaku dalam keluarga kita. Saya nak ambil satu pendekatan yang lebih dekat ya, itu dalam keluarga kita. Kalau itu berlaku, kita tidak mahu, contohlah di kalangan anak-anak kita, kan, kalau berlakunya perselisihan faham, kita sebagai ibu ya muslimah kena cepat-cepat untuk settlekan perselisihan faham itu tadi supaya ia tidak berterusan. Okey, supaya ia tidak berterusan. Sebab apa? Kita tidak mahu dalam keluarga kita sendiri berlakunya pertelingkahan, perselisihan. Kan? Kalau kita lihat tadi contoh yang berlaku di Saqifah Bani Sa'idah, ketika nak timbulnya satu kekicauan, cepat-cepat Umar dan Abu Bakar radhiyallahu anhu pada masa itu, mereka cepat-cepat settlekan, selesaikan. Kerana apa? Tidak mahu masyarakat berpecah belah. Okey, tidak mahu di kalangan masyarakat timbulnya fitnah, saling tuduh-menuduh, kan, saling tidak menghormati antara satu dan yang lain. Kerana mereka ada urusan yang lebih besar untuk diuruskan, iaitu pengebumian Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Maka sebab itu kita ambil contoh itu tadi. Kalau ia berlaku dalam keluarga kita, maka kita sebagai seorang ibu contohnya, ataupun kita kakak lah katakan, okey, ataupun kita sebagai seorang teman lah kata, dalam keadaan apa-apa keadaan lah tadi, kita letakkan situasi kita dalam beberapa keadaan, dalam keluarga, dalam urusan kita sebagai seorang ibu, okey, sebagai urusan kita sebagai kawan, seorang teman kepada teman-teman muslimah kita, apa yang seharusnya kita lakukan bila berlakunya perselisihan faham? Adakah kita perlu jadi batu api? Ataupun orang yang merapatkan dan menghadang daripada berlakunya permusuhan? Lebih-lebih lagi kita muslimah hari ini, kita di dalam bulan Ramadan. Kalau kita ambil lah, kita tak kata bulan Ramadan ni orang tak gaduh. Tak. Bulan Ramadan ni kadang-kadang dia adalah bulan yang menjadi tempat berlakunya kekecohan. Sebab apa? Orang lapar. Orang lapar, orang haus. Kan? Kesabaran itu diuji. Maka kita dalam keadaan yang lapar, haus, dahaga ni kan, kemudian berlaku hal-hal yang menuntut kesabaran yang tinggi ni, kadang-kadang orang tak sabar. Berlakulah kekecohan, berlakulah pergaduhan. So, apa role kita? Apa peranan yang perlu kita mainkan di sini? Dalam bulan Ramadan ni kan, bagaimana? Apa yang perlu kita ambil? Pegang kepada hadis Nabi. Yang Nabi ajarkan kepada kita tentang apa seharusnya yang perlu kita lakukan kalau berlaku perselisihan faham antara kita dalam keluarga, dalam antara kita anak beranak kan. Mungkin dalam keluarga tu ialah kita dengan suami, ataupun kita anak-anak kita yang ada di sekitar, ataupun kita dengan mak kita contohnya kan, atau kita dengan ayah kita dengan adik-beradik kita. Apa yang seharusnya kita lakukan? Di sini merebut peluang Ramadan itu tadi ataupun peluang puasa itu tadi sebagai pendinding kan. Asyamu junnah Nabi sebut. Ada dua keadaan yang Nabi sebutkan. Kedua-duanya dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Nabi kata apa? Bila seseorang itu berpuasa, fala yarfuth wala yajhal. Bila orang berpuasa, puasa itu dijadikan sebagai perisai kan. Sebelum itu Nabi sebutkan asyamu junnah fala yarfuth wala yajhal. Puasa itu adalah perisai. Maka janganlah kalian berkata keji, janganlah buat perkara-perkara yang bodoh ataupun perkara yang sia-sia. Dalam riwayat yang lain Nabi kata apa? Fala yarfuth wala yaskhab. Kan? Wala yaskhab. Jangan kalian berkata-kata keji, dan jangan kalian tu bertelingkah dengan keadaan yang berteriak. Kita pekik-pekik. Ini Nabi larang. Sebab itu, dalam keadaan kita pada bulan Ramadan ini, ya muslimah, bila kita berpuasa dan kemudian ialah faham sangat, lapar, haus kan, diri ni lemah, kemudian orang pula buat PL kan, orang buat kerenah dengan kita, rasa macam my blood go upstairs kan, macam tu kan, rasa macam tu lah, darah tu up je kan. Inilah peluangnya untuk kita mempraktikkan kesabaran. Cepat-cepat kita settlekan, cepat-cepat kita selesaikan urusan-urusan kita tentang perselisihan faham itu tadi. Caranya apa? Sabar. Kalau kita rasa kita nak cakap ucapan-ucapan yang keji kan, tahan diri kita. Kalau kita rasa kita nak berteriak tadi, tahan diri kita. Kalau kita rasa kita nak buat perkara-perkara yang jahal tu maksud yang bodoh. Bodoh tu maksud boleh kita kata dengan kita pukul, kita maki orang lain, ataupun kita ucap perkataan-perkataan yang menjatuhkan maruah diri dia. Terutamanya kita kalau dalam family ni kan. Janganlah kita jatuhkan maruah adik kita, abang kita, ataupun kita jatuhkan maruah mak kita, bapa kita. Sabar. Bukan saya kata, takkanlah ustazah orang buat salah pada kita tak boleh cakap. Boleh. Boleh kita cakap. Tapi dengan cara yang baik. Okey? Selesaikan dengan cara yang baik. Sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Umar dan juga Abu Bakar dalam kes itu tadi. Mereka berdua selesaikan urusan itu dengan cara baik. Adakah mereka berteriak? Tidak. Adakah mereka ini mengambil kekuasaan itu dengan cara yang zalim? Tidak. Adakah mereka lakukan sesuatu yang mana tidak ada pun orang lain menyokong? Tidak. Mereka lakukan dengan cara yang baik, yang disepakati oleh keseluruhannya. Maka ini yang boleh kita ambil dan kita terapkan dalam diri kita. Tentang bagaimana Abu Bakar radhiyallahu an
dibai'ah sebagai seorang khalifah. Okey, itu saja muslimah untuk hari ini. Harapan saya mudah-mudahan perbincangan kita dapat kita ambil sebagai satu pengajaran yang begitu baik untuk diri kita, dan kita usaha. Lebih-lebih lagi kan, kita dalam bulan Ramadan ini, kita usaha untuk terapkan tentang hadis Nabi, as-siyamu junnah fala yarfuth wala yajhal. Ataupun dalam riwayat yang lain Nabi kata apa? Fala yarfuth wala yaskhab. Maksudnya apa? Janganlah kalian berkata keji dan janganlah kalian membuat perkara-perkara yang bodoh ataupun sia-sia. Ataupun Nabi kata jangan mengucapkan ucapan yang keji dan janganlah kalian ucapkan ataupun buat perkara-perkara berkelahi itu tadi kan, dalam keadaan yang berteriak dan berpekik-pekik. Maka di sini peranan kita untuk sama-sama memainkan mengamalkan hadis itu tadi dalam bulan Ramadan ini bila berlaku apa-apa yang tidak menenangkan hati kita. Antaranya ialah perselisihan faham antara kita dan insan-insan di sekitar kita. Okey muslimah, saya tutupi kuliah kita pada hari ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.